الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وقال الشاعر وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan sahibul fadilah Al-Fadil Tuan Qadhi Daerah Jerantut Ustaz Syarifuddin bin Sa'ad, yang dihormati Tuan Imam Marzuki, Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Tengku Ahmad Jerantut, dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini buat kesekian kalinya sepanjang bulan Rabiul Awal yang dipanggil Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya dengan cahaya selawat, cahaya puji-pujian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan pernah penat untuk berselawat, untuk memuji, untuk memperingati, untuk memulia, untuk bercerita tentang junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana cerita tentang Nabi bukan hanya kita bercerita, tetapi kalau kita buka Quran daripada awal sampai akhir penuh dengan puji-puji Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, selaku umat akhir zaman yang tak pernah jumpa dengan Nabi, sayogia bagi kita semua untuk memperbanyak cerita tentang Rasulullah, memperbanyak kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sebenarnya bercerita tentang orang yang bertuah, maka kita juga bertuah, dapat juga tuah, dapat juga saadah yang kita dapat tumpang keberkatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, kita semua sedia maklum sekitar ratusan tahun, 600 tahun lebih sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia yang begitu luas ini dipenuhi dengan kekufuran syirik kepada Allah Ta'ala, kemaksiatan yang berleluasa, khususnya di tanah Arab, dikatakan di setiap penjuru negara, di setiap penjuru jazirah Arab dipenuhi dengan berhala-berhala untuk tolak mudarat, untuk tarik manfaat. Waktu itu ada manusia sembah jin, ada manusia sembah pokok, ada manusia sembah batu, ada manusia sembah berhala, ada manusia sembah para malaikat. Berbagai-bagai sembahan telah dibuat oleh manusia
Di sekeliling Kaabah ada 360 berhala. Di tengah-tengah Kaabah pun ada berhala yang sangat besar. Dunia penuh dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Allah SWT buat keputusan untuk lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama bagi tahu yaumul wiladah kal bidayah lil hidayah. Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permulaan hari di mana Allah Taala ingin memberikan hidayah kepada manusia. Dan Allah sendiri sebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, wahai Muhammad kekasihku, demikianlah kami wahyukan kepada kamu bagaimana cara untuk memulakan agama ini, bagaimana cara untuk membimbing manusia, menunjuk manusia ke jalan yang lurus, menunjuk manusia ke jalan bahagia. Sebelum kedatangan Nabi, kelahiran Nabi, manusia sangka bahagia itu ada dalam dosa dan maksiat. Sebab itu mereka banyak buat dosa, minum arak, berjudi, menyamun, merompak, membunuh. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amal-amal yang mereka buat. Walaupun mereka buat dosa, mereka rasa macam mereka orang baik. Mereka rasa macam mereka kekasih Allah. Orang Quraisy waktu itu mereka banyak buat dosa, tetapi mereka sangka mereka adalah di antara orang-orang yang wara', orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya kepada mereka kenapa sembah berhala, dijawab ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami sembah patung ni mudah-mudahan kami semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tuan-tuan, bila lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi inilah yang memperkenalkan kita jalan bahagia. Nabi inilah yang mengajar kita makna kebahagiaan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni bukan baru ni dia mengajar kita, mendidik kita. Bahkan ulama-ulama mufassirin menceritakan kepada kita di alam roh dulu pun, ketika mana makhluk belum diciptakan, manusia masih berada di alam arwah, ketika mana Allah Ta'ala bertajalli dan Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Di saat itu manusia belum kenal Allah Ta'ala. Maka yang pertama, zat yang pertama yang mengajar kita siapakah Rabb kita, siapakah Tuhan kita, orang pertama yang mengatakan bala syahidana adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bagi tahu ini Tuhan kita. Selepas pada itu barulah seluruh roh, arwah-arwah manusia mengakui Allah Taala sebagai Tuhan mereka. Tetapi selepas mana Allah Taala masya-Allah bagi kepada nabi-nabi yang lain peluang untuk hadir ke alam dunia ini, di alam roh dahulu sebelum nabi-nabi diutuskan ke dunia. Waktu itu masya-Allah Allah Taala telah mengambil perjanjian, wa id akhadna minan nabiyyin, ketika mana kami ambil perjanjian daripada semua nabi-nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, di saat kami bagi kitab kepada kamu dan bagi hikmah kepada kamu, thumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum, kemudian datang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad yang membenarkan seluruh ajaran yang kamu bawa sebelum ini. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalau Nabi Muhammad datang ke dunia, kalian wajib beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan dakwah ila Allah, menyebarkan agama ini bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi telah menerima perjanjian daripada Allah untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau mereka hidup di zaman ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala beritahu, kami ajar Nabi Muhammad macam mana cara nak memulakan agama ini. Sebab Allah Taala telah buat keputusan kejayaan, kebahagiaan manusia hanya ada dalam agama. Tidak ada bahagia di luar Islam, tidak ada kemuliaan di luar agama Islam ini. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat memulakan dakwah, dia mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucaplah kamu la ilaha illallah supaya kamu berjaya. Sebelum ini manusia tak faham, kami dah buat macam-macam dosa, kami tak bahagia. Sama juga dengan kita hari ini, banyak orang dia tak sembahyang, dia buat berbagai-bagai dosa, dia puaskan nafsu dia, dia ingat dengan cara memuaskan nafsu dia akan mengecap bahagia. Tetapi makin buat dosa, hati makin gelisah.
Makin durhaka pada Allah, hati makin rasa bimbang, makin sedih, hati mudah terguris, rasa kekosongan. Duit dah banyak, harta dah banyak, duduk rumah besar, tapi rasa sunyi sepi. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Allah Ta'ala tak pernah janji kebahagiaan ada pada kebendaan. Allah Ta'ala tak pernah janji bahagia ada dalam dosa dan maksiat, lebih-lebih lagi syirik kepada Allah. Allah Ta'ala hanya janji kebahagiaan ada dalam iman dan amal soleh. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam insan yang mula memperkenalkan makna bahagia kepada manusia. Sebelum ini kita tak tahu makna bahagia. Hakikat sebenarnya orang paling bahagia di dunia ini adalah orang beriman, orang Islam. Kitalah umat yang paling bahagia. Kenapa? Kita ada Tuhan, kita ada Allah. Kita tahu cara nak sembah Allah. Nabi yang mengajar kita cara sembahyang. Nabi mengajar kita cara nak puji Allah. Nabi yang mengajar kita cara nak berdoa kepada Allah, nak memohon kepada Allah. Nabi yang mengajar kita cara menarik pertolongan daripada Allah. Nabi yang mengajar kita cara untuk menolak bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Sebelum ini wahai kekasihku Muhammad, engkau pun tak pernah tahu apa itu Al-Quran. Nabi tak pernah tahu Quran sebelum ini. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan agama ini, hidayah ini, satu cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami akan bagi hidayah melalui nur ini, melalui cahaya ini, siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Sebab itulah pada hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalnya Nabi lahir dalam rumah yang sangat gelap, di rumah Abdul Muttalib, di lembah Bani Hashim. Di pagi subuh 12 Rabiul Awal, hari Isnin, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sebuah cahaya yang akhirnya menerangi seluruh segenap penjuru rumah tadi, dan cahaya tadi telah masuk ke dalam seluruh rumah-rumah ibadat terpancar di alam semesta, sehingga akhirnya masuk dalam rumah-rumah ibadat orang-orang bukan Islam di seluruh dunia. Itu petanda awal daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjuk hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari nanti kata Nabi, la yutimmanallahu taala hadzal amr, satu hari nanti Islam yang aku bawa ini akan disempurnakan oleh Allah taala, hatta la yabqa baitu madarin wala wabar, sehingga tak akan tinggal sebuah rumah yang diperbuat daripada kulit ataupun daripada batu atau kayu, di bandar atau di kampung, illa Allah Ta'ala binuril Islam, melainkan Allah Ta'ala pasti akan masukkan nur Islam ke dalam rumah tersebut. Allah sendiri bagi tahu apa tujuan Allah hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah Ta'ala yang mengutuskan rasulnya membawa cahaya hidayah, membawa hidayah kepada manusia. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, bawa agama yang benar, wa dinil haq, supaya satu hari nanti agama yang benar ni akan tersebar di seluruh dunia. Dan dalam agama inilah adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala letak bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan penyebar rahmat, penyebar bahagia, penyebar kebaikan kepada manusia di seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ni tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala telah ibaratkan Nabi ni seperti air hujan, masya-Allah. Nabi ini menyebarkan hidayat, menyebarkan rahmat, menyebarkan berkat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi, perbandingan aku dengan hidayat dan ilmu yang Allah Taala berikan kepada aku ini, kamathalil ghaithil katsir, seperti air hujan yang begitu lebat, asabat ardan, ia akan masya-Allah menimpa, jatuh ke atas permukaan bumi ini.
bumi-bumi yang gersang. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, hati manusia dalam keadaan sangat-sangat gelisah. Hati manusia dalam keadaan gersang. Gersang daripada rahmat, gersang daripada kasih sayang. Manusia tak faham makna kasih sayang, manusia tak tahu makna bahagia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendapat rahmat, barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna Allah Taala bagi. Maka barakah tadilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tumpahkan, akan limpahkan ke atas umat dia di seluruh dunia. Yang umat yang dulunya tak kenal agama, tak kenal hidayah, Allah bagi tahu sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhkuru, kenanglah wahai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id kuntum a'daan, satu masa dahulu kalian bermusuh-musuhan, berkelahi, tidak ada persaudaraan, tidak ada rahmat antara manusia sesama manusia, hidup macam binatang. Fa'allafa baina qulubikum, dengan berkat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah satukan hati di antara kamu. Allah Ta'ala satukan hati manusia dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, jadilah kamu dengan nikmat Allah Ta'ala ini, nikmat Rasulullah, nikmat Al-Quran, nikmat agama Islam, golongan yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sebelum kelahiran Nabi, kedatangan Nabi, kalian sedang berada di tebing neraka jahanam. Bayangkan kalau daripada tahun 1400 tahun dulu sampai sekarang Nabi Muhammad tak lahir, tuan-tuan. Apa jadi dengan dunia waktu itu? Kalau zaman Nabi lahir itu pun manusia dah tembah sembah 360 berhala keliling Kaabah. Kalau Allah tak lahirkan Nabi Muhammad sampai sekarang ni, bagaimana agaknya kehidupan manusia? Sebab itulah hari ini kita ni Masya Allah, belajar semayang, belajar mengaji, belajar duduk dalam majlis ilmu. Hari ini kita ada panduan, pedoman. Menghadapi COVID-19 pun kita ada pedoman dia. Kenapa, tuan-tuan? Kerana berkat Allah hantar Nabi mengajar kita, tuan-tuan. Ada pun orang yang tidak beriman pada Allah, mana dia tahu macam mana cara nak puji Tuhan dia, macam mana cara dia nak mendekatkan diri kepada Tuhan dia. Dia reka sendiri, ikut kepahaman sendiri. Tetapi untuk umat Islam, Allah bagi wahyu, Allah bimbing kita satu-satu. Nabi ajar kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat yang aku bagi kepada engkau ke dalam hati Nabi Muhammad. Allah campakkan dua sifat Allah ke dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad ni Rauf. Rauf ni ulama kata syiddatur rahmah. Rauf dengan rahim, lebih tinggi lagi sifat penyayang yang ada dalam sifat Rauf, tuan-tuan, ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama kata kalau dihimpunkan semua kasih sayang ibu kepada anak di dunia ni, dibandingkan dengan sayangnya Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad kepada umat dia, hari ini kita pandang orang kafir dengan pandangan benci. Tak ada pandangan rahmat. Kita pandang pendosa, orang tak semayang, benci, menyampah, meluat. Kita pandang orang yang keliling kita, hatta orang Islam yang miskin pun kita pandang hina. Kita pandang orang Islam yang taat datang semayang pun, tapi dia bukan orang Malaysia, dia orang Bangla, kita pandang hina. Rahmat tak ada di hati kita, tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala campakkan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang penyembah-penyembah berhala waktu itu, tuan-tuan, ini semua umat aku, ini semua berpotensi menjadi ahli syurga, ini semua kena masuk Islam, ini semua kena selamat daripada azab neraka, ini semua kena aku tarik bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihimpunkan kasih sayang seluruh ibu dibandingkan dengan kasih sayang Nabi kepada umat. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sudah tentu kasih sayang Nabi kepada kita, masya-Allah, tidak berbelah bagi. Kasih sayang Nabi kepada umat tiada taranya, tak boleh dibandingkan dengan sayang sesiapa pun kepada kita. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan, kalau kita berjaya dalam hidup bukan kerana usaha kita, kita berjaya
berjaya kerana berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi alim ulama, jadi orang soleh, jadi wali-wali Allah, jadi hafiz Quran, jadi ustaz-ustaz, jadi orang hebat dalam agama, bukan kerana usaha kita, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita dapat ni adalah orang kata warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena berterima kasih kepada guru kita yang pertama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajar kita dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Nabi tak pernah mengajar kita dengan kasar. Tapi kita pelik hari ni, bila kita jadi ustaz, kita kasar pula. Kita garang dengan anak murid kita, pantang salah kita tengking, salah sikit tak betul hukum kita marah. Kita mengajar, kalau mengajar Quran pada orang tak reti, tuan-tuan, cepat sangat nak marah tuan-tuan. Mengajar anak sendiri pun cepat nak marah. Tak ada rahmat. Tuan-tuan, Nabi ni mengajar sahabat Nabi, Allahu Akbar, hak kencing dalam masjidnya lain. Satu orang Arab Badui datang jumpa Rasulullah SAW. Nabi pakai ridak daripada Najd waktu itu, tuan-tuan. Dia rentap ridak Nabi itu, Masya Allah, sampai melecet leher Nabi SAW. Wahai Muhammad, berikan kepada aku daripada harta yang Allah bagi kepada kamu. Nabi SAW senyum, tak marah. Nabi SAW anggap kita ni macam budak kecil. Ana lakum bimanzilatil walid, aku dengan kamu ni macam ayah dengan anak. Anak duk ingat ayah ni apa? Anak duk sanjung orang lain, anak duk respect dengan orang lain. Hakikat sebenarnya yang paling sayang kepada dia adalah ayah dia, yang paling bimbang, yang paling kasih. Nabi senyum. Nabi kata kat sahabat, bagi apa yang dia nak. Satu orang Arab Badui masuk Islam, nak balik kampung. Ya Muhammad, bagi pada aku apa yang aku nak bawa balik. Nabi kata, kau tengok ni, kambing di antara dua celah bukit ni, ini semua kamu punya, bawa balik. Arab Badui tadi kata, semua saya punya. Ya, kamu semua punya. Masya Allah. Kita hari ni nak bagi hadiah, kita pilih-pilih orang. Orang yang special sikit dapatlah plug daripada kita, tuan-tuan. Tapi kalau orang biasa, orang awam ni, jumpa kita setakat salam je lah, tuan-tuan. Tapi kalau alim ulama yang betul-betul mencontohi Rasulullah, kan, saya pernah pergi ke rumah, Masya Allah, Sayyid Muhammad Al-Maliki, tuan-tuan, Masya Allah. Kita pergi rumah dia, setiap tetamu datang mesti dapat hadiah, tuan-tuan. Ada bagi kitab, ada bagi korma, ada bagi kayu miswak, ada bagi minyak atar. Saya kata, inilah perangai Nabi SAW. Nabi ni, orang pergi jumpa dia, bukan orang bagi hadiah pada Rasulullah. Nabi SAW bagi hadiah pada orang. Kalau siapa-siapa bagi berita gembira pada Rasulullah SAW, Nabi SAW tanggal baju dia bagi kat orang tu. Allahu Akbar, seronok, tuan-tuan. Inilah sifat Nabi kita. Kalau kita hari ni dapat tiru perangai Nabi ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, aman dunia ni, bahagia dunia ni. Hari ni kita tak jumpa rahmat di kalangan orang Islam, kasih sayang antara orang Islam tak jumpa. Mana siapa yang nak praktikkan benda ni, tuan-tuan? Siapa nak amalkan? Kita duk kata itu Rasulullah, bolehlah dia buat, dia Nabi. Kalau semua perbuatan Nabi kita tak boleh buat, apa tujuan Allah hantar Rasulullah kepada kita? Nabi yang terbaik Allah pilih di antara yang terbaik, daripada yang terbaik itu Allah bagi Rasulullah kepada kita untuk kita tiru. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tak hantar Rasul melainkan untuk ditiru perbuatan dia. Kita mungkin tak boleh nak tiru mukjizat Nabi, memang kita tak boleh. Satu hari, tuan-tuan, sahabat nak sembahyang asar, tiba-tiba air tak ada, Masya Allah, kan? Air tak ada, nak buat macam mana? Nabi SAW ambil semua bekas, Nabi letak tangan di dalam bekas tadi, mengalir air daripada celah-celah tangan Nabi SAW. Nabi kata, sekarang ambil wuduk. Dikatakan pada hari itu 1,300 orang mengambil wuduk daripada bekas, daripada air yang mengalir daripada tapak tangan Nabi SAW. Inilah Rasulullah SAW. Kita hari ini duk kagum dengan orang lain, duk puji dengan orang lain, duk bangga dengan orang lain. Satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia tengok Nabi SAW dalam keadaan penat, letih. Maka Nabi SAW waktu itu terselak baju dia, tuan-tuan, nampak perut Nabi ni berikat, tuan-tuan. As-suabah, diikat perut Nabi SAW. Anas tahu Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Balik pergi bisik dekat mak dia, dekat abah dia, Abu Talha, saya rasa Nabi Muhammad dalam kelaparan. Oh abah, mak ada makanan ke kat rumah kita ni?
Tuan-tuan yang mulia, hari ni kita ada tamu bawa pergi kedai mamak tuan-tuan. Jarang nak bawa tetamu datang ke rumah. Sahabat Nabi ada tetamu, lagi hebat tetamu tu lagi suka datang bawa ke rumah tuan-tuan. Rumah yang selalu tetamu datang, ulama datang, banyak dia punya keberkatan. Salah satu daripadanya anak kita menjadi tuan-tuan. Anak kita ni mudah mendengar cakap, taat, jadi anak yang soleh berkat tetamu ramai datang ke rumah kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Abu Talhah kata kepada Anas, boleh, tapi kita ni kalau kumpul-kumpul makanan cukuplah untuk Rasulullah seorang, bolehlah. Orang lain, sahabat-sahabat lain tak bolehlah nak join, dan kemampuan kita tak ada. Jadi bisik dekat Anas. Anas pun tunggu Rasulullah SAW ni, dah orang dah tak ada, betul kosong dah di keliling Nabi, baru dia pergi bisik dengan telinga Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu saya dah masak makanan. Jadi jemput Rasulullah datang makan di rumah. Tapi pesanannya untuk Nabi seorang je lah. Nabi kata tak apa, insya-Allah. Nabi panggil semua sahabat Nabi yang ada di keliling waktu itu. Nabi tahu kalau dia lapar, sahabat dia yang lain pun lapar. Ini fikir Nabi. Hari ni kita lapar, kita makan dulu, orang lain ikutlah. Lapar ke kenyang. Sedangkan Nabi SAW beritahu tak akan sempurna iman seorang kamu, dia bermalam dalam keadaan dia tidur dalam keadaan kenyang, jiran sebelah rumah dia dalam kelaparan, itu bukan orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Hari ini kita tak fikir dalam musim PKP ni, berapa ramai orang tak ada kerja, berapa ramai orang tak ada makanan di rumah, malu nak sebut dengan orang. Adakah kita nak ambil tahu tuan-tuan perkembangan orang keliling kita, kan? Masya Allah, jiran kita. Maka sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW panggil semua sahabat dia, Masya Allah, kelang kabut Anas balik berlari ke rumah dia. Sudahlah ke hari ni, Masya Allah, tadi mak saya buat makanan untuk seorang, Nabi dah panggil semua sahabat-sahabat datang makan sekali. Nabi SAW kata jangan bimbang, kan? Jangan bimbang, insya-Allah Allah bagi cukup, kan? Nabi ajar kita jangan kedekut. Ta'amul wahid yakfi lisnain, makanan satu untuk seorang cukup untuk dua orang, kan? Kita hari ni dah belajar masak banyak, lepas tu tak bagi korang. Bini kita di rumah masak, nak makan untuk 3 orang, masak untuk 20 orang, lebih buang, hari-hari buang makanan. Ini tabiat kita tuan-tuan yang tak baik. Semoga Allah maafkan kita. Hari-hari buang makanan, tapi jiran di sebelah rumah lapar. Tetapi Nabi SAW ajar sahabat, makanan seorang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Masak lebihkan kuah, Nabi kata. Kalau sahabat Nabi, daging sikit tak apa, sayur sikit tak apa, lebihkan kuah. Nabi kata makanan paling baik adalah sarit, roti banjir tuan-tuan. Roti banjir, koyak-koyak roti, bubuh situ, kuah, makan ramai-ramai, Masya Allah. Maka Nabi SAW doakan keberkatan pada makanan tadi. Mula-mula menggelabah dah Abu Talhah, dia kata, ya Allah, ramai pula yang datang. Nabi kata tak apa, masuk 8 orang makan. Makanlah 8 orang, lepas siap makan, keluar pula, masuk 8 orang, masuk 8 orang, masuk 8 orang, masuk 8 orang, sampai dalam riwayat mengatakan 800 orang sahabat makan. Habis selesai sahabat makan, Nabi kata sekarang Abu Talhah, Anas, makan dengan umi kamu makan. Demi Allah, kata ibu Anas, seandainya aku tak tengok 800 orang keluar masuk daripada rumah aku tadi, aku merasakan seolah-olah makanan kami tak luak langsung. Ini barakahnya Rasulullah SAW. Sebab itu ulama kata hari ini kenapa kita pelik, gaji kita tak pernah cukup. Gaji 3,000 sebulan, 5,000 sebulan, ada orang 10,000 gaji sebulan, ada 20,000, 30,000, tak cukup. Kenapa Nabi hidup zaman dia makanan sikit cukup? Tuan-tuan yang mulia, kalau kita tidak bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita, sebanyak mana pun harta kita ada, tak pernah cukup tuan-tuan. Keberkatan Nabi Muhammad inilah yang menyebabkan apa-apa pun jadi cukup dalam kehidupan sahabat Nabi. Tak cukup makanan pun jadi cukup, tak cukup pakaian pun jadi cukup. Tetapi kalau kita tak bawa kehidupan Nabi SAW dalam kehidupan kita, tak bawa sunnah Nabi tuan-tuan, banyak mana pun jadi tak cukup, jadi tak puas, jadi tamak. Sebab tu hari ni banyak manusia dah kaya pun
masih lagi tak puas lagi tuan-tuan, tak cukup lagi. Maka tuan-tuan rahmatil Allah, Allah beritahu fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Dengan rahmat daripada Allah, Nabi ni berlaku lemah lembut kepada para sahabat. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau dalam mendidik sahabat kamu, bahasa kamu bercakap kasar. Hari ini kita mendidik orang, janganlah guna perkataan bengong, tak guna bahasa-bahasa mengejek, terutama dalam majlis-majlis ilmu, sangat tak sesuai. Nabi SAW dalam majlis Rasulullah tak pernah Nabi mengaibkan sesiapa pun. Kalau Nabi nak tegur orang dalam majlis, Nabi tak pernah kata awak, si fulan, tak ada. Nabi akan kata ma balu aqwamin, apa kena dengan satu kaum ini, apa kena dengan satu kaum ini. Sahabat Nabi faham sendiri, rupanya kami dah buat silap, kena tegur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi pula kena tegur dengan Nabi, rasa bangga, seronok dapat teguran Nabi. Diceritakan tentang Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa yang mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah ala ma kana alaihi minal amal. Dia pasti masuk syurga walau seburuk mana pun amal dia. Abu Zar tanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in sariqa ya Rasulullah, kalau dia berzina, dia mencuri, takkan dia masuk syurga juga? Hanya semata-mata dia kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wa in zana wa in sariqa, wa in zana wa in sariqa, wa in zana wa in sariqa, 3 kali. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya Nabi kata ala raghmi an fi Abi Dzar, walaupun hakikatnya Abu Zar tak boleh terima kenyataan ini, tetap orang tu akan masuk syurga. Lepas tu setiap kali Abu Zar cerita hadis ni, dia akan teringat, dia akan ulang perkataan ala raghmi an fi Abi Zar, ala raghmi an fi Abi Zar, ala raghmi an fi Abi Zar. Seronok kena tegur dengan Nabi, seronok kena marah dengan Nabi. Sahabat Nabi teringat kan, setiap kali meriwayatkan hadis itu dia akan ulang perkataan itu. Maknanya aku ni antara orang yang kena tegur dengan Rasulullah dulu. Sampai sekarang ingat lagi kesilapan aku dulu. Bila Nabi menegur orang, tuan-tuan, dengan hikmah, orang yang menerima teguran pun rasa seronok menerima nasihat. Hari ini kita tegur orang pun dengan nak marah. Betul, agama Islam ni agama nasihat. Memang kena tegur orang buat dosa ni tuan-tuan. Tapi cara menegur tu menyebabkan orang makin jauh pada agama. Hari ini pula kita pandai-pandai menghukum orang pula. Kan, Masya Allah, lebih-lebih lagi bahaya kepada orang yang mendapat hidayat macam kita ni, baru hijrah. Saya selalu pesan pada kawan-kawan yang baru berhijrah, kita ni baru sikit Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita. Dulu macam mana kita dapat hidayat tuan-tuan? Kerana ada orang yang lembut dengan kita. Masya Allah, kita pendosa, tiba-tiba peluk kita ahli syurga, Masya Allah, dia peluk kita. Kita pun terkesan, ya Allah, begini ke akhlak orang agama mulianya. Suap mulut kita makan, tak pernah hukum kita, tak pernah judge kita. Kita memang banyak dosa. Badan kita penuh dengan tatu, badan kita penuh dengan rantai, tak pernah semayang, tapi dipuji kita, dilayan kita, tak pandang salah kita. Kita pun rasa terhibur dan rasa tertarik nak menerima hidayah daripada Allah. Tapi bila kita dah berubah pula tuan-tuan, selepas 5-6 tahun kita berhijrah, kadang-kala kita dah mula melupakan macam mana dulu orang menyantuni kita sehingga kita dapat hidayah. Akhirnya kita tengok orang buat dosa pula, kita pula jadi kasar pula. Kita menegur orang dengan kasar. Kadang-kadang dalam Facebook kita maki orang ni, kita menghamun orang sana, kita tegur orang sini, tak tutup aurat orang sini, buat dosa maksiat orang sini. Kita dah mula ganas tuan-tuan, dah mula kejam dalam menegur, tak berperi kemanusiaan. Dulu masa orang, kalau tak ada orang cakap lembut dengan kita waktu itu, kita pun tak akan suka nak dekat dengan Islam ni. Kita dekat dengan Islam, dekat dengan agama, dekat dengan masjid, dekat dengan majlis ilmu, sebab ada orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, hikmah dia, pandai dia, fatanah dia, bijaksana dia, bercakap dengan lembut, kita layan, kita ikram, kita muliakan kita sampai kita tertarik kepada hidayah. Tetapi jangan lupa, iblis tipu kita mudah sangat tuan-tuan. Baru jadi baik 10 tahun, 20 tahun ni tuan-tuan, kita dah lupa siapa kita dulu. Sebab itu sahabat Nabi tuan-tuan,
walaupun dia orang dah capai maqam paling tinggi. Sayyidina Umar, Nabi kata lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar. Kalau lepas pada aku ada orang layak jadi Nabi, Umar lah orangnya. Tapi Nabi Sayyidina Umar tak pernah confident dengan diri dia, tuan-tuan. Sampai kita selalu dengar ungkapan, kalau diumumkan di hari kiamat esok semua manusia masuk syurga, melainkan seorang je masuk neraka, Umar bimbang orang tu adalah dia. Kalau diumumkan semua masuk neraka kecuali satu orang, maka Sayyidina Umar bimbang, mengharapkan yang seorang tu adalah dia. Tak pernah dia begitu yakin, tak pernah dia nak menghukum orang dengan begitu kuat. Bila Nabi meninggal dunia, Sayyidina Umar jumpa Huzaifah. Soalan pertama, aku ni munafik ke tidak? Sayyidina Umar bimbang tentang diri dia. Tak pernah dia nak hukum orang keliling dia munafik ke tak munafik. Itu masalah dia. Saya bimbang tentang diri saya. Hari ini kadang-kadang tipu daya syaitan, minta maaf. Kadang-kadang kita di Masya Allah, dulu kehidupan jauh daripada agama, berkat orang masjid, orang agama, ustaz-ustaz muliakan kita, santuni kita, pelan-pelan kita dah mula teringin pada agama. Tapi lama-lama nanti bila kita dah jadi baik, kita dah mula dapat jaga solat, kita dah mula menghadiri kuliah sana sini, tuan-tuan, kita dah ada tuan guru kita sendiri masing-masing, kita dah mula pandang orang yang tak sembahyang, orang yang hina, orang yang jauh pada agama, kita mula pandang hina pula pada mereka, dan kita cakap kasar-kasar dengan diorang, seakan-akan kita ni Masya Allah dah lupa diri kita siapa yang dahulu. Kita kena ingat, sekali kita pandang orang beriman dengan ainul ihtiqar, pandangan yang kita merendahkan mereka, tuan-tuan, jatuhlah kita di saat itu daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, tuan-tuan. Tak salah, bagus kita berhijrah, kita berubah, tapi kita kena sedar diri kita. Macam mana pun, lama mana pun kita berhijrah, tuan-tuan, kita tetap merasakan aku tetap adalah insan yang dulu juga, Masya Allah. Tak ada beza pun. Kita tak tahu dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Nabi Adam dah bertaubat pada Allah, makan buah khuldi, tuan-tuan, 40 tahun. Menangis sampai air mata dia jadi anak sungai. Sampai Nabi kata kalau ditimbang air mata Nabi Adam dengan air mata semua anak cucu dia sampai kiamat, lebih banyak tangisan Nabi Adam daripada tangisan yang lain. Tetapi bila tiba hari kiamat esok, Nabi Adam masih merasakan kesilapan yang lalu tu adakah diampun oleh Allah ataupun belum. Masih takut. Semua Nabi-Nabi takut nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Hari ini kita Masya Allah, zaman dulu banyak kesilapan kita. Sekarang bila kita dah hijrah, kita lupa dan kita mula pandang orang lain punya kesilapan, kita mula menghukum dengan penuh kekasaran, tuan-tuan. Ini wallahi bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau dalam berdakwah hati percakapan kamu kasar dengan orang, maklumlah kita ada Facebook sendiri, ikut kita lah nak komen apa pun. Tak puas hati dengan kerajaan, tak puas hati dengan itu, tak puas hati dengan ini. Saya selalu cakap hari ni, sekarang ni zaman salah menyalahkan, tuan-tuan. Zaman sekarang ni, zaman Covid ni, semua orang diuji oleh Allah. Saya kata sebenarnya Covid ini teguran yang paling besar daripada Allah kepada semua orang Islam di dunia. Awalnya kita ingat musibah ni untuk orang Cina, kita pun seronok masa tu Wuhan kena, padahal muka Cina kena. Tetapi tiba-tiba bila semua masjid kena, semua orang Islam tak boleh pergi Masjidil Haram, tak boleh buat haji, tak boleh pergi umrah, kita dah mula salahkan kerajaan. Kerajaan ni begini, begini, begini. Tak buat SOP betul-betul, tak adil. Orang masjid, orang agama ditindas. Kerajaan pula cakap begini, kita pula cakap begini, tuan-tuan. Kita banyak menyalahkan orang lain. Hakikat sebenarnya bila satu bala datang, tuan-tuan, didatangkan oleh Allah kepada umat Islam, tuan-tuan, apa pengajaran yang Nabi ajar pada kita, apa yang orang Islam patut buat? Bukan salahkan orang lain, bukan memaki hamun. Nabi beritahu, idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Makin kita berkelahi dalam keadaan sekarang ni, kita gugur daripada pandangan Allah Ta'ala, tak dapat pertolongan daripada Allah. Sekarang ni masa terbaik untuk masing-masing muhasabah diri. Duduk di rumah atas tikar sejadah malam ini menangis depan Allah. Ya Allah, dosa kami yang kami buat menyebabkan hari ini kami tak dapat sembahyang di masjid. Kita rahmat orang di Pahang, tuan-tuan. Tadi bila saya post
kan? Masya Allah, kita punya banner ceramah saya di masjid sini tuan-tuan, kawan saya di Kelantan, Muhammad Usamah, seronoklah orang di Pahang boleh hadir kuliah maghrib di masjid, kami tak boleh. Masya Allah. Tuan-tuan, hari ni kita tuan-tuan jangan duk ingat bila turun bala macam ni, ini sebab geng-geng disco di Kuala Lumpur lah ni buat dosa ni, ini salah orang Genting Highland lah, dia tarik azab Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan, jangan kita rasa kita tak terlibat dalam musibah ini. Jangan kita duk lupa ingat dosa orang lain, dosa kita lupa. Kita tak perasan, boleh jadi dosa orang masjid yang menyebabkan Allah Ta'ala belum tolak bala lagi, kita tak tahu. Hari ni semua orang dah berdoa pada Allah Ta'ala, berdoa bagus, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar. Tapi tahukah kita dosa peribadi yang kita buat sekarang ni boleh jadi penyumbang kepada bala yang sedang berlaku pada hari ini. Selagi kita tak bertaubat, selagi itu bala ni tak diangkat oleh Allah Ta'ala. Ingat baik-baik, di zaman Nabi Musa AS, bila mana berlaku musibah bala, Nabi Musa AS ajak semua umat dia bermunajat pada Allah. Hari ini cara yang Nabi ajak. Pernah berlaku satu musibah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar panggil ahlul halli wal aqdi, panggil orang cerdik pandai bermesyuarat. Kerana zaman dulu ahlul halli wal aqdi, mereka ni semua orang beriman pada Allah, bagi cadangan, bagi syur. Tapi Sayyidina Umar tak berpuas hati dengan syur tadi. Pada malam itu tuan-tuan, Nabi hadir dalam mimpi dia, beritahu pada Umar, wahai Umar, selama ini aku ingat Umar lah orang paling cerdik di kalangan umat aku. Tapi pada hari ini bila berlaku musibah, aku tengok orang cerdik macam Umar pun pening, tak jumpa jalan. Bukankah kamu melalui berbagai-bagai zaman, berbagai-bagai masalah musibah di zaman aku? Apa cara penyelesaian yang aku tunjuk kepada kamu, itulah penyelesaian dia. Sayyidina Umar bangun pagi tuan-tuan, diberitahu kepada ahlul hali wal aqdi, saya dah dapat jawapan saya dah. Sahabat Nabi dulu kalau ada musibah tuan-tuan, pakak-pakak bertaubat pada Allah Ta'ala. Semua pakak bertaubat. Saya pun kena taubat, tuan-tuan pun kena taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala akan tukar musibah ini menjadi rahmat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Dalam musibah hari ini pun manusia tak berharap pada Allah lagi, tak lari pada Allah, tak cari Allah lagi. Kita masih macam orang kafir juga. Bila berlaku musibah, kerana dia tak ada Tuhan, Nabi dia tak ajar, nak buat apa sekarang ni? Pening, buntu, gelisah. Kalau Allah telah direkkan ini sampai 3 tahun lagi, PKP ni tuan-tuan, 3 tahun lagi Allah kata, selagi tak bertaubat, Allah panjangkan 3 tahun. Mampukah kita nak teruskan kehidupan macam ni tuan-tuan? Orang dah tak ada duit, orang dah tak boleh nak kerja, orang dah tak boleh nak macam-macam, anak kita tak sekolah tuan-tuan. Sepatutnya sekarang ni tuan-tuan, semua orang Islam istighfar, semua di mulut kita taubat, menangis daripada Allah, ampunkan kami ya Allah, kami dah banyak buat dosa ya Allah, kami dah banyak buat silap ya Allah, ini semua adalah disebabkan dosa kami. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirnya kerosakan di muka bumi ini disebabkan dosa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Nabi Musa AS mengadu pada Allah, ya Allah, aku dah munajat padamu ya Allah bersama dengan umatku, kenapa masih belum datang pertolongan daripada engkau ya Allah? Allah Ta'ala bagi jawapan, sesungguhnya semua umatmu telah bertaubat, tetapi ada seorang dalam ramai-ramai itu belum bertaubat, disebabkan dia hari ini pertolongan belum datang. Maka Nabi Musa AS cakap dengan penuh kasih sayang. Kita pun tuan-tuan kadang-kala bila orang nak datang ke masjid, tuan-tuan kadang-kala dia terlupa nak buat SOP tuan-tuan, padahal semua orang tahu. Kita jangan halau dia tuan-tuan dengan penuh, jangan pernah kita memalukan orang dalam masjid tuan-tuan. Hari ini umat sedang putus harapan tuan-tuan, kecil hati. Banyak orang kecil hati. Hari ini nak pergi masjid tak boleh, nak sembahyang Jumaat tak boleh. Kita IJK masjid jangan menambahkan lagi kesedihan di hati orang Islam.
Jangan halau orang tak ada emas. Jangan halau orang tak bawa sejadah. Bukan dia tak nak bawa, mungkin ada sebab-sebab tertentu dia tak boleh bawa. Jangan marah orang tak ambil wuduk di rumah, ambil wuduk di masjid. Memang kita dah tetapkan, tapi manusia ni tuan-tuan, kadang-kala di rumah dia dah ambil wuduk, sampai ke masjid batal wuduk, takkan nak pergi balik ke rumah ambil wuduk dekat masjid. Kita kena memahami juga SOP yang dibuat ini sekadar ikhtiar, tak ada jaminan pun daripada Allah. SOP ini boleh berkesan, boleh menolak bala. Memperlahankan tak apa, tapi nak menolak bala ni tak dapat tidak, kena bertaubat pada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah. Malam ini juga anak ajak anak isteri kita malam bangun tahajud, menangis depan Allah disebabkan dosa kita. Zaman Nabi Sulaiman AS berlaku kemarau yang sangat hebat. Nabi Sulaiman AS ajak dia punya umat dia pergi ke tengah padang, bermunajat pada Allah, minta pertolongan daripada Allah. Dalam perjalanan Nabi Sulaiman AS nampak seekor semut sedang angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Nabi Sulaiman AS kata dekat umat dia, jom kita balik, pertolongan Allah dah sampai. Semut punya doa telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Zaman Nabi Musa tadi, bila Nabi Musa AS tak nak malukan siapa-siapa dalam majlis dia, wahai umatku, tadi aku bercakap dengan Allah, sebenarnya taubat kita telah pun diterima oleh Allah, doa kita dah makbul di sisi Allah, tetapi kerana satu orang punya dosa yang belum bertaubat, selagi itu Allah Ta'ala tak akan turunkan bantuan. Jadi siapa-siapa yang ada buat dosa, minta keluar daripada majlis ini. Orang tadi dia baru teringat dia buat satu dosa besar dengan Allah Ta'ala. Tapi ya Allah, kalau aku keluar daripada majlis ini, nanti semua orang pakat kutuk saya, pakat marah dengan saya. Awak punya pasal lah, taubat kami belum diterima oleh Allah. Awak punya hal lah, sebab awak lah pertolongan Allah belum datang. Orang pakat marah dengan saya. Saya tak nak ya Allah. Oleh kerana itu dalam majlis itu juga, dalam majlis ini juga malam ini, siapa yang duduk dalam majlis ini, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merayu pada Allah, ya Allah, andai kata disebabkan dosa saya yang saya buat, ya Allah, kami semua anak cucu kami menderita sekarang, ya Allah. Di sini juga, di tempat ini juga, sekarang juga kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Kami minta ampun kepada-Mu, ya Allah. Kelalaian kami, kesilapan kami, dosa kita apa tuan-tuan? Hari ini bergaduh sesama Islam ni dosa paling besar sekali. Memutuskan silaturahim dosa paling besar sekali. Kita duk ingat dosa zina, dosa curi. Sebenarnya 3 hari tak bertegur sesiapa sesama orang Islam, amal kita tak diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Hari ini berapa banyak orang tak bertegur dengan adik-beradik kerana hal tanah, hal harta pusaka tuan-tuan. Benda kecil saja, tetapi Masya Allah menyebabkan terputusnya silaturahim. Hati-hati tuan-tuan, bawalah akhlak Nabi dalam kita bermuamalat. Akhirnya tuan-tuan, orang tadi menangis. Dalam majlis itu juga Allah turunkan hujan untuk umat Nabi Allah Musa AS. Maka tuan-tuan, Allah tegur Nabi, Allah bimbing Nabi, dan teguran ini untuk kita. Sebenarnya Nabi tak akan menjadi begitu. Walau kunta fazan ghalizal qalbi, kalau bahasa kamu kasar dan hati kamu keras dengan orang Islam, muka masam je. Kadang kita, kalau kita heran juga, kita senyum pun dia tak nak senyum dengan kita. Kita nak bagi salam, kita nak berdekat. Sekarang ni satu musibah baru, nak salam tak nak pula nak. Tuan-tuan, satu benda yang kita tak confirm pun, Covid ni tuan-tuan. Betul lah ada orang kata ini konspirasi, ini apa semua. Kita tak pernah tengok pun seorang mati menggelupur tepi jalan di negara kita ni kerana Covid. Pernah tak tuan-tuan tengok? Mati berbuih-buih mulut kata macam sawan tu tuan-tuan kerana Covid. Tak pernah. Kerana benda yang kita tak confirm pun, benda tu Covid ni betul-betul ke berbahaya, memudaratkan, mematikan macam mana yang diceritakan tuan-tuan. Tapi bila kita, sahabat kita nak salam, kita tolak tuan-tuan, sebenarnya kita telah menyebabkan kawan kita tu berasa hati tuan-tuan. Kita tak perasan. Tangan kita kalau rasa takut sangat lepas salam tu basuh je lah. Apa yang jadi masalah sampai tak nak salam? Tak boleh, minta maaf ya. Kita terlalu yakin. Sebab tu saya kata, kalau kita yakin pada balasan Allah, kalau kita buat dosa, sebagaimana kita yakin pada Covid ni, selamat dah kita tuan-tuan. Ini bila Allah kata dosa meninggalkan sembahyang 22 juta tahun duduk dalam neraka, kita okey je. Tapi Covid ni kalau kena, mati. Oh, itu takut sangat.
Padahal tuan-tuan, berapa banyak sahabat-sahabat kita kena COVID, masuk hospital, lepas 3 hari boleh keluar tuan-tuan. Saya tanya juga adik-adik saya yang kena masuk hospital, apa doktor bagi? Dah kata COVID tak ada ubat. Apa yang doktor bagi? Doktor bagi minum air tuan-tuan, air garam, bagi makan Panadol, baik. Kalau dengan Panadol pun COVID ni boleh baik tuan-tuan, membahaya ke tak membahaya? Tak bahaya pun. Tapi jangan kerana benda yang kita tak confirm ini, habis agama kita rosak, silaturahim kita punah. Pakat takut nak bersalam, kenapanya? Tuan-tuan, benda yang tak ada kepastian. Ada siapa boleh confirm? Tak ada. Siapa boleh pasti? Hari ini Masya Allah kita dalam kebingungan, Masya Allah, bingung nak sembahyang rapat ke tak rapat, nak salam ke tak salam, kan? Jadi bingung belaka tuan-tuan. Hakikat sebenarnya kita kena, hari ini teguran yang besar daripada Allah. Nak selesaikan masalah ni, mana-mana kerajaan pun tak boleh angkat COVID ni daripada dunia tuan-tuan. Allah nak buktikan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan buktikan kehebatan kami. Kamu ingat kami tak sedar perbuatan kamu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, jangan kamu sangka Allah lupa dosa-dosa yang kamu buat. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kami tangguh azab untuk kamu satu hari nanti, bila azab itu datang terbeliak mata kamu, nak buat apa sekarang? Ini pun mujur tuan-tuan. Allah bagi azab macam ni. Kalau Allah bagi azab pupus keturunan kita macam Nabi Nuh AS punya umat, ulama kata di antara rahmat Allah kepada Rasulullah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pernah azab umat Nabi ni di saat Nabi masih berada bersama dengan mereka. Nabi-Nabi dulu, Nabi Nuh AS, dia masih hidup, dia tengok depan mata dia umat mati tenggelam dalam bah tuan-tuan. Tengok anak dia sendiri, Kanaan itu tuan-tuan, mati tenggelam lemah dalam banjir. Depan mata Nabi itu sendiri umat dia diazab oleh Allah. Betapa hancurnya hati para Nabi ni tuan-tuan. Rasulullah SAW ni tuan-tuan, sebelum Nabi wafat pun Allah tak bagi azab besar-besar pada kita. Lepas Nabi wafat pun sampai sekarang tuan-tuan, Nabi dah berdoa kepada Allah dengan 3 perkara di Masjid Ijabah tuan-tuan. Di Madinah sana ada Masjid Ijabah, masjid di mana Nabi berdoa kepada Allah dengan 3 doa dalam sujud dia. Ya Allah, jangan jadikan umat aku ini mati kebuluran ya Allah. Diterima oleh Allah Ta'ala. Tak akan ada umat Nabi mati kebuluran tuan-tuan. Yang kedua, ya Allah, janganlah umat aku dihapuskan sekaligus oleh musuh mereka. Memang tak habis tuan-tuan. Di Gaza, banyak mana pun orang bom penduduk Gaza, banyak mana yang mati esok, banyak tu juga yang lahir tuan-tuan. Tak terhapus orang Islam ni di atas muka bumi. Tetapi Nabi doa satu doa, ya Allah, janganlah umat aku ni berselisih, berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Doa ini Allah telah tak terima tuan-tuan, ada hikmahnya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa mendidik kita jadi orang baik, bukan membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfah. Sebab itu Allah beritahu, bila tengok orang buat silap, jangan marah, jangan halau, jangan sisihkan dia. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon istighfar untuk mereka. Sekarang kita istighfar untuk diri kita dan istighfar untuk seluruh umat Islam di dunia ni tuan-tuan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampun dosa semua orang Islam dalam dunia ni ya Allah. Orang soleh pun ampunkan mereka, pendosa pun ampunkan mereka, penzina pun ampunkan mereka, pencuri pun ampunkan mereka ya Allah. Orang tak semayang pun ampunkan mereka ya Allah. Ampunkan dosa pemimpin ya Allah. Ampun dosa raja-raja kami ya Allah. Ampun dosa alim ulama kami ya Allah. Ampun dosa semua orang mukmin mukminat, muslimin muslimat yang hidup ataupun yang telah mati. Nabi ajar kita kuatnya hubungan kita dengan saudara Islam kita ni tuan-tuan. Orang dah mati pun masih ada hubungan dengan kita. Berkat doa kita Allah tarik angkat siksa kubur daripada mereka. Sebab itu tuan-tuan rahmatil Allah, hari ni kita jangan ambil perangai orang lain, ambil perangai Nabi. Ambil perangai Nabi. Sekarang ni tuan-tuan,
minta ampun pada Allah Ta'ala. Nabi kata siapa yang memohon keampunan untuk semua orang Islam satu dunia, Allah berikan dia pahala sebanyak bilangan orang Islam di muka bumi ni tuan-tuan. Allah ampunkan dosa dia sebanyak bilangan orang Islam di dunia ni. Bayangkan tuan-tuan, inilah rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ni membimbing kita sampai habis. Bukan bimbing separuh. Nabi ni bawa kita sampai ke syurga, sampai kita ni berjaya, sampai kita bahagia. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmatil Allah, hari ni kita hidup di akhir zaman. Kita bukan, Nabi tinggalkan kita bukan begitu saja. Nabi tinggalkan kita dengan pedoman, dengan bimbingan. Dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita nak buat, Nabi dah ajar tuan-tuan. Kalau kita buat, insya-Allah kita berjaya. Sebab itulah tuan-tuan rahmatil Allah, sahabat Nabi adalah insan yang paling berjaya, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang duduk dekat dia sekejap pun dapat kebaikan. Siapa yang sahabat Nabi, beriman dengan Nabi, duduk dengan Nabi sesaat, dia dah dapat fadilatus suhbah, fadilat berdamping dengan Nabi. Walau sesaat, darjat dia dah lebih tinggi daripada mana-mana wali di dunia ni tuan-tuan. Wali paling tinggi sekali di dunia ni, Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih beritahu, debu yang melekat di tapak kaki kuda para sahabat wallahi lebih mulia daripada aku. Debu yang melekat di tapak kaki kuda sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi ni dia duduk dengan Nabi, berkawan dengan Nabi, makan dengan Nabi, berjalan dengan Nabi. Hari ni di akhir zaman, kita dah tak ada Rasulullah tuan-tuan. Macam mana cara nak dapat kebaikan macam kebaikan para sahabat? Kita kena ambil seluruh kehidupan suci murni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa dalam kehidupan kita. Jangan pilih-pilih sunnah hak kita berkenan, kita berminat, kita buat. Hak tak minat, kita tinggal. Tuan-tuan, ini bukan maknanya orang pengikut yang sebenar. Kita takut, saya takut sekarang ni tuan-tuan, kita ni umat Islam, Nabi cakap begini kita buat begini, Nabi cakap begini kita buat begini. Sentiasa mukhalafatus sunnah, bercanggah dengan sunnah belaka. Esok ujung-ujung rupanya kita mati 100% sunnah Nabi kita tak buat tuan-tuan. Kita tak perasan. Orang kata ini sunnah, ya sunnah, kan, awak buatlah. Orang kata ini sunnah, ya sunnah, awak buatlah. Tuan-tuan, banyak sunnah Nabi, dan semua sunnah ni kebaikan. Hari ni akhir zaman, banyak orang Islam mengadu-ngadu, dan paling malu sekali bila mengadu dalam Facebook tuan-tuan. Mengadu rumah tangga tak bahagia, mengadu hari ni tension, hari ni sedih, mengadu macam-macam masalah. Sedangkan tuan-tuan, Allah dah bagi pakej kehidupan Nabi ni tuan-tuan. Siapa ikut Nabi, dia tak akan celaka dalam hidup dia tuan-tuan. Dia akan bahagia. Sebagaimana Nabi ni orang paling bahagia di dunia, siapa ikut Nabi, dia juga akan mengecap kebahagiaan yang Allah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita tengok masyarakat kita, kahwin bukan main. Selalu saya ulang-ulang, kan? Masa kahwin, Masya Allah, bukan main hebat. Macam raja, betul lah, raja sehari, kan? Seakan-akan kita kata insya Allah, kawan-kawan doa insya Allah mudah-mudahan sampai ke anak cucu. Bukan anak cucu, til jannah. Sekarang til jannah punya zaman, kan? Hingga ke syurga insya Allah Ta'ala. Tapi bila kita tinggalkan sunnah Nabi dalam kehidupan, didik anak tak ikut sunnah Nabi, kahwin tak ikut sunnah Nabi, kan? Anak lahir tak buat macam mana yang Nabi buat, anak membesar tak didik anak dengan sunnah Nabi, isteri tak didik dengan sunnah Nabi, rumah tangga tak ikut cara Nabi. Rumah tangga kita ni, kita kata rumahku syurgaku, tapi kita buat rumah kita ikut kepala kita tuan-tuan, ikut kepala kita. I'm Westerner, kan? Saya ni orang barat, kan? Saya duduk sana lama, jadi saya nak buat gini. Acuan saya, cara saya, kan? My own style. Ni cara saya sendiri. Kita lupa tuan-tuan, cara yang terbaik. Kalau orang kata orang barat ni orang paling maju, sebenarnya silap. Orang paling moden sekali di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa yang pernah dalam dunia sampai ke arasy Allah Ta'ala? Adakah dalam dunia ni manusia sampai ke arasy Allah Ta'ala? Sehebat-hebat orang barat, kalau kita betul lah jadi cakap tu, Neil Armstrong hanya mampu sampai ke bulan je tuan-tuan.
Itu paling terror lah tu. Tapi Nabi Muhammad SAW ni Allah angkat sampai ke Arash, sampai ke Sidratul Muntaha. Maknanya tak ada siapa mampu menandingi kehebatan Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya kita sebagai umat Nabi ni bangga ikut sunnah Nabi, tak bangga pun dengan cara kehidupan selain daripada sunnah Nabi SAW. Kita menghargai setiap benda yang ada kena mengena dengan sunnah. Saya bila saya kaji sunnah Nabi ni, benda zahir je kita nampak kecil benda tuan-tuan. Dulu kita nampak kuda, Masya Allah, bila naik kuda manfaat banyak, kesihatan, badan jadi sihat. Memanah pun ada kelebihan dia. Allah hantar kita, Allah ajar kita macam mana nak khusyuk dalam sembahyang melalui memanah. Belajar tawakal pada Allah Ta'ala masa nak memanah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Rupanya masa nak manah kena tawakal pada Allah, yang bagi kena tu Allah, bukan kita punya kepandaian. Ini kita manah bila kena yang kuning tu, tengok hebat kawan, tepat manah. Bukan kita, Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Terbaru ni tuan-tuan, saya belajar dengan kawan saya pakai khuf. Tahu tak khuf tuan-tuan? Stocking kulit. Rupanya tuan-tuan, orang yang jenis kaki sejuk, kaki dia rajin mudah sejuk, mudah krem, mudah apa, ulama kata tidur malam pakai khuf. Rupanya tuan-tuan, kehidupan Nabi ni package. Kita ingat tak pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa masalahnya. Rupanya semua tu bawa kebaikan, semuanya bawa kepada kesihatan, semuanya menjanjikan kebahagiaan untuk kita. Lagi banyak sunnah Nabi kita ambil, lagi sihat kita, lagi berjaya kita, lagi maju, lagi cemerlang kita, lagi bahagia kita. Lagi banyak kita tinggal cara hidup Nabi, lagi banyak kita dekat dengan kehancuran, kegagalan dalam hidup kita. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita kena kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Orang Islam kena rasa bangga, kena rasa mulia. Sunnah Nabi ini lebih bernilai daripada dunia dan seisi-isinya tuan-tuan. Tak ada tukar ganti lagi dah. Allah dah bagi kehidupan yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Tak ada siapa yang lebih baik cara hidupnya daripada cara hidup Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini kita di akhir zaman. Nabi dah beritahu dah, di akhir zaman ni orang nak pegang sunnah Nabi ni macam menggenggam bara api. Bukan senang. Kalau tak betul-betul yakin pada sunnah Nabi, tak betul-betul cinta pada Nabi, berat nak amalkan sunnah Nabi ni tuan-tuan. Sebenarnya kalau orang cinta tuan-tuan jadi ringan. Cinta ni kekuatan. Ulama kata macam mana ibu kita kena sayang pada anak, sakit mengandung, sakit bersalin, sakit membesarkan anak, sakit letih, tapi kerana sayang hilang semua tuan-tuan. Kita dengan Nabi ni tuan-tuan tak sakit pun, nak amal sunnah Nabi ringan je. Tetapi kerana cinta kurang jadi berat. Macam kita dengan isteri kita, kalau kita tak sayang dia, rasa berat je benda dia cakap. Tapi kalau kita cinta betul-betul pada isteri kita, dia nak minta benda, malam ni abang pergi Kuala Lumpur cari, minta surat polis pergi Kuala Lumpur cari benda yang ayah nak. Sebab itu tuan-tuan, cerita Qais Amiri dengan Laila sangat menjadi orang kata pedoman dalam kita nak menentukan cinta kita, kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata kisah ni kisah percintaan dua sepupu yang sangat rapat. Masa kecil sama-sama bela kambing. Bila bela kambing tuan-tuan, lama-lama hari-hari semakin dekat, semakin sayang, semakin kasih. Lama-lama perasaan kasih bertukar jadi rindu, jadi sayang, jadi gila bayang, sampai asyik. Ulama kata dalam dunia ni ada dua golongan yang sayang pada Nabi. Satu golongan yang muhibbin lin Nabi, yang cinta pada Nabi. Tapi orang bercinta ni tuan-tuan, kalau kita tengok orang bercinta di kalangan manusia ni, dia duduk seorang-seorang di termenung, kan, tak tentu arah, tapi dia tak cerita kat orang. Ini orang cinta tuan-tuan. Satu lagi golongan asyik, golongan yang asyik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang asyik ni tuan-tuan, macam mana kita asyik dengan isteri kita malam pertama bersembang sampai ke subuh tak sedar tuan-tuan. Rupanya asyik bersembang, padahal tak ada benda pun nak bersembang. Kalau kita fikir sekarang ni, bila dah lama kahwin dengan bini kita, nak bercakap 5 minit pun tak ada benda point nak bercakap, kan? Tapi malam pertama kahwin tu begitu asyik.
Orang asyik ni ulama kata dia bercinta dan dia nak seluruh satu dunia tahu dia sedang bercinta. Itu orang asyik. Jadi Qais Amiri ni tuan-tuan, dia punya sayang pada Laila sehingga menyebabkan dia jadi macam gila bayang. Gila dah pun. Akhirnya sepupu dipindah ke tempat lain. Ulama kata wallahualam mungkin di kota Baghdad rasanya dipindah. Jadi lama-lama dia duduk di kampung ni tuan-tuan, pandang semua benda ni nampak bayang-bayang Laila. Kalau kita sayang pada Rasulullah tuan-tuan, kita pandang semua benda nampak Nabi Muhammad. Nampak umat Nabi Muhammad ni, ya Allah, ini semua umat kesayangan Nabi. Takkan saya nak bergaduh dengan dia, ini orang yang Nabi sayang. Takkan saya nak berkelahi dengan dia, takkan saya nak putus silaturahim dengan dia. Ini umat kesayangan Nabi. Kita bimbang bila kita benci umat Nabi ni, Nabi pun benci dekat kita nanti. Kita bimbang nak tengking orang, bimbang Nabi tengking kita di padang mahsyar. Walaupun Nabi tak akan buat, kita bimbang, takut. Jadi tuan-tuan mulia, sampai satu hari, dah begitu lama ayah dia tengok, Allahu Akbar, anak saya ni kalau biar jadi begini, teruk ni kau makin teruk. Akhirnya ayah buat keputusan, ayolah kita pergi ke Mekah, menunaikan haji, menunaikan umrah. Dan abah nak nanti, wahai Qais, namanya sedap tuan-tuan, Qais Amiri, yang majnun ni tuan-tuan. Nanti sampai depan Kaabah, abah nak minta awak taubatlah sungguh-sungguh daripada dosa yang awak buat ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, sampai depan Kaabah, Qais Amiri pun mulalah berdoa pada Allah, bertaubat pada Allah. Ilahi tubtu min kullil ma'asi, ya Allah, aku bertaubat daripada seluruh dosa yang aku pernah buat dalam hidupku. Sesuailah dengan tajuk kita malam ni tuan-tuan. Saya ini nak ajak semua satu dunia ni bertaubat je sekarang ni. Inilah kerja kita tuan-tuan bulan Maulidur Rasul ni. Kalau Nabi pun bertaubat 100 kali sehari, Nabi bertaubat dan beristighfar, Nabi yang telah dijamin oleh Allah dosa dia, kesalahan dia diampunkan oleh Allah. Wa qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat. Allah janji nak ampunkan segala kesilapan Nabi kalau ada yang terdahulu dan yang akan datang. Sebelum Nabi buat silap, Allah dah ampunkan dosa Nabi. Afallahu anka lima azin talahum. Nabi pernah izinkan orang munafik balik ke rumah. Ulama kata orang munafik ni dua kerja tak boleh buat. Satu, solat berjemaah. Orang munafik tak akan boleh pergi ke masjid tuan-tuan. Tapi janganlah tuan-tuan hukum pula. Balik ke rumah kan, ini orang munafik belaka ni tak semayang, tu kita tak mau. Ajaklah pelan-pelan. Yang kedua tuan-tuan, orang munafik tak boleh berjihad jalan Allah. Ke jalan Allah ni tuan-tuan sangat berat. Jadi bila Nabi ajak pergi perang tuan-tuan, takut mati, semua pakat minta keuzuran, ya Rasulullah, inna buyutana aurah, rumah kami aurat, isteri kami tak ada orang nak jaga. Allah kata wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Rumah tak aurat pun, tak ada masalah pun, cuma nak lari je. Macam kita sekarang lah tuan-tuan, kawan-kawan kita ajak, jomlah kita keluar 3 hari, insya-Allah, insya-Allah. Kawan datang ke rumah hilang. Kan? Jadi tuan-tuan, bukanlah begitu sebenarnya, tapi ada dia punya kaedah dia di situ. Jadi tuan-tuan yang boleh, Allah Nabi kata nak balik-baliklah. Nak buat macam mana? Kan? Allah kata sebenarnya aku ni nak suruh orang pergi berjihad ni untuk aku tapis orang beriman dengan orang munafik. Tapi bila engkau suruh balik, jadi tak jadilah benda tu. Tapi walaupun Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, Allah kata afallahu anka, aku maaf dulu kesalahan kamu, kesilapan kamu tu, 5 azin talam, kenapa engkau izinkan mereka? Begitu sekali lembut perbahasa, perbualan, percakapan Allah dengan kekasih dia tuan-tuan, begitu hebat. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi pun istighfar 100 kali sehari. Kita hari ni tuan-tuan yang banyak dosa, patutnya 1000 kali sehari istighfar. 1000 kali istighfar. Nabi berjanji man lazamal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, lidah istighfar je banyak, bertaubat pada Allah, ja'alallahu min kulli hammin farajan, Allah Ta'ala akan berikan daripada setiap kebimbangan dia, kerisauan dia tu ada jalan keluar dia. Wa min kulli dhiqin makhraja, daripada setiap kesempitan ada jalan keluar dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah bagi dia rezeki yang tak disangka-sangka.
Sekarang ni taubat. Kerja kita nak settlekan COVID ni, Ustaz Kazim pun dah cakap, dah banyak bulan kita ikut SOP kerajaan ni. Tak nak cuba ke SOP Rasulullah? Ustaz Kazim cakap gitu ya. SOP Rasulullah ni sekarang ni istighfar. Boleh tuan-tuan? Semua pakai istighfar belaka. Jangan cakap ini salah kerajaan, ini jangan cakap ini salah orang. Salah saya. Salah saya. Jangan kita cakap salah orang. Salah saya. Ini dosa saya yang jadi begini. Jadi tuan-tuan yang mulia, Qais Amiri ini bertaubat pada Allah, ilahi tubtu min kullil ma'asi. Ya Allah, aku taubat daripada semua dosa yang aku dah buat. Tapi yang peliknya di ujung tu dia kata walakin, tetapi dia cakap, abah dia dah mula menggelabah depan Kaabah ni. Jangan main-main. Satu dosa je ya Allah belum nak taubat. Walakin min hubbiha la atubu. Tapi cinta aku pada Laila, aku tak nak taubat lagi ya Allah. Abah dia kata, Allahu Akbar, awak ni tak reti abah nak cakap dah. Abah ambil ikhtiar dah, suruh pergi Mekah, pergi itu, pergi ni, semua tak nak berubah juga. Abah tak ada arah lah. Tapi cinta kita pada Nabi tak payah bertaubat. Kita dituntut lagi cinta, lagi sayang, lagi kasih, lagi bagus, tak payah taubat. Tapi cinta pada selain daripada Allah dan Rasul, kalau lebih sangat kena taubat. Maka tiba satu hari tuan-tuan, samalah macam kita sayang sangat pada Nabi, sayang sangat, kasih sangat pada Nabi, kan? Maka akhirnya tuan-tuan, Allah telah buka satu hari Qais Amiri dapat pergi ke Bandaraya Laila. Dapat pergi ke Baghdad tuan-tuan. Allahu Akbar, seronoknya. Macam kita lah, kalau musim PKP ni semua orang tak dapat pergi Madinah, tiba-tiba kita dapat pergi tuan-tuan. Allah, seronoknya. Jadi orang yang cinta pada Nabi ni, dia tak boleh lama duduk di rumah dia, dia nak pergi Madinah tuan-tuan. Setahun 3 kali, 4 kali, 5 kali tak apa pergi. Macam kami ni jadi mutawif, bukan kata kerana kita nak cari duit, tak ada. Tak ada untung pun. Kadang orang ingat kita untung ustaz ya, jadi mutawif ya, mesti banyak ustaz dapat duit ya. Tak bang, biasa-biasa je, 1000 je kadang pergi, 1500 orang bagi. Betul ke ustaz? Mana kita bukan matlamat kita nak cari duit. Kita ni pergi ni asalkan dapat pergi, melepaskan rindu kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat tengok Masjidin Nabawi, dapat tengok Kubah Hijau, dapat duduk bermunajat pada Allah Taala, dapat berselawat pada Nabi, dapat sembang dengan Nabi depan-depan kubur Nabi, makam Rasulullah tu, seronok dah. Bahagia dah hidup kita tuan-tuan, lepas rindu kita. Jadi tuan-tuan, itulah ulama bagi syair, raqqat aynaya syauqan wa li taibata dharfata ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbi wa rifqan salli ala Muhammad. Masya-Allah. Raqqat aynaya syauqan, mengalir air mata berlinangan kerana syauq rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita ada ishq Muhammadi, ulama kata ishq Muhammadi ni kena ada dalam hati kita, asyik pada Nabi Muhammad. Macam mana kita pergi kedai makan tuan-tuan, orang asyik dengan handphone ni tuan-tuan, orang lain bercakap dia tak perasan, kita bercakap dengan dia, bang order lain, dia masih dengan handphone dia lagi, bang ni orang minta air ni bang, ya. Orang asyik ni tuan-tuan, sampai tak sedar. Kita dengan Nabi ni biar asyik begitu tuan-tuan, kan? Biar orang nampak kita ni betul-betul asyik dengan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi asyik dengan Nabi Muhammad ni, ditiru Nabi Muhammad sebiji. Pakaian Nabi, penampilan Nabi, gaya bahasa Nabi, gaya Nabi bercakap, akhlak Nabi, perangai Nabi, dakwah Nabi, semua diikut belaka tuan-tuan. Orang asyik. Fa ataitu ila habibi, saya sanggup tinggalkan keluarga saya untuk mencari kekasih saya. Fahda ya qalbi wa rifqan, wahai hatiku, tenanglah kamu kerana sebentar lagi kamu akan berjumpa dengan kekasihmu. Sampailah kita bawa diri kita pergi terbang ke Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan. Qais Amiri sampai ke gerbang kekasih dia, dia pun bersyair, amurru ala diyari Laila, aku melintasi rumah-rumah dalam bandaraya Laila, tembok-temboknya, tiang-tiangnya, signboard-signboardnya, Masya Allah. Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, aku cium tembok sini, cium tembok sana. Masuk dalam bandar tu, dia tengok tiang, dia pun cium tiang. Tengok rumah, cium rumah tuan-tuan.
Orang bandar tu kata, siapa pula orang gila baru datang ni? Kan, hari tu ada 3 orang gila dalam bandar kita ni. Ini campur seorang lagi pula hak baru ni. Tengok datang hari ni baru ni. Cium tembok sana, cium tembok sini. Orang yang rindu pada Nabi, tuan-tuan, kadang-kadang dia datang ke Madinah, tuan-tuan. Dinding bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dicium, tuan-tuan. Marah dia pegawai tu. Wallah syirik hada, bid'ah. Kata ini bid'ah ni, cium tu tembok ni, dia sapu-sapu. Allahu Akbar. Dapat ambil abuk-abuk yang melekat pada dinding tu, sapu ke badan. Orang tak faham, kata ini gila ni, syirik ni. Orang tak faham. Tapi kita ni rindu pada kekasih. Kalau ada di depan, kita peluk dia lah. Tapi kekasih tak ada di depan, tuan-tuan. Nabi ada kat dalam kubur, tuan-tuan. Kurang-kurang dapat dia punya ni pun abuk-abuk pada dinding tu, tuan-tuan. Walaupun tahu dah dinding tu tak ada abuk dah. Orang tu lap, hari-hari orang lap. Orang Pakistan tu pergi lap tu, tuan-tuan, dinding tu dengan kain, sapu, minyak atar. Kita tak kisah. Debu yang melekat di bilik Nabi SAW tu lebih mulia daripada tubuh badan kita ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, Qais Amiri tadi mengajar kita makna cinta, tuan-tuan. Dia pun cium. Sampai ulama kata dia lalu tepi seekor anjing kurak, tuan-tuan, duduk tepi lecah, tuan-tuan, dalam bandar tu. Dia kata, ya Allah anjing, betapa mulianya engkau. Aku kekasih Laila ni dah lama hidup, baru kali ni dapat datang sini. Kita sayang pada Nabi lepas umur 40 tahun baru pergi umrah, tuan-tuan. Tapi ni anjing ni, dia walaupun dia anjing, dia lahir kat sini, dia membesar di sini, dia lagi mulia pada aku. Dia pernah ambil anjing tadi, dia peluk, tuan-tuan. Allahu Akbar, mulianya anjing. Tak kira kenajis dah, tuan-tuan. Kan? Mulia. Kita sayang pada Nabi ni, tuan-tuan. Semua benda yang ada kena-mengena dengan Nabi, semua kita kasih. Umat Rasulullah belaka ni, yang keliling kita ni, orang Islam, yang kafir ni semua, tuan-tuan, semua umat Nabi. Kalau Nabi sayang kepada mereka, mengapa kita benci kepada mereka, tuan-tuan? Nabi sayang belaka. Hak kafir pun Nabi sayang. Kita ini tengok orang kafir, panas muka, panas kepala kita tengok. Tuan-tuan, tak boleh, tuan-tuan. Kena pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, sebagaimana Nabi pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Dia orang tu tak dapat hidayat je lagi. Sebab apa tak dapat hidayat? Sebab kita tak tunjukkan akhlak Nabi pada dia. Ustaz Ebit Liu baru seorang je buat perangai gitu, tuan-tuan. Orang Cina dah pelik dah tengok dia ni, apa hal dia ni, kan? Dia walaupun di Cina, tapi dia Islam, tapi dia lain. Dia bagi ke kita sumbangan. Orang Cina terpandang-pandang, tertanya-tanya. Orang India pun tertanya-tanya. Dia bagi je, tak kisah. Saya kata baru seorang tunjuk perangai Nabi, itu pun sikit je tunjuk amalan Nabi. Orang bukan Islam dah buka mata dah. Oh gitu ya orang Islam ya. This is Muslim. Sebab tu Khabib dia cakap apa? The non-Muslim doesn't read Quran and Hadis. Orang bukan Islam tak baca Quran dan Hadis, but they read you. Dia orang baca kita ni, tuan-tuan. Dia tengok kita, perangai kita. Kan? Hari ni orang Islam tak ada disiplin, tak ada perangai yang baik. Macam mana orang bukan Islam nak masuk Islam? Salah kita, bukan salah dia. Kalau kita ditunjuk perangai molek belaka, tuan-tuan, orang kafir di Malaysia ada semua masuk Islam. Tapi kerana perangai kita tak betul, tuan-tuan, akhlak kita. Jadi tuan-tuan, dipendekkan cerita, akhirnya berita tentang kedatangan kekasih ini ke bandaraya di Laila ni. Laila dah tahu, tuan-tuan. Siapa yang banyak selawat pada Nabi, waktu dia datang ke Madinah, tuan-tuan, Nabi tahu dia datang. Masya Allah, kata Laila, aku nak kirim salam kepada dia. Kan, sampaikan salam aku kepada Qais Amiri. Dia pun hantar wakil dia. Maka dia punya utusan dia pergilah jumpa geng-geng orang miskin, ramai-ramai dekat bandar tu. Siapa di kalangan tuan-tuan? Qais Amiri. Ada apa? Puan Laila kirim salam kepada kamu. Puan Laila kirim salam? Oh, sayalah Qais Amiri. Sayalah Qais Amiri, sayalah Qais Amiri. Semua pakai angkat tangan, 40 orang. Jadi wakil tadi jadi pening. Peninglah saya, puan. Saya tanya siapa Qais Amiri. Kenapa? Puan Laila kirim salam. Semua pakai angkat tangan. Masya Allah. Kita dengan Rasulullah, kalau Nabi SAW bertanya siapa kekasih Nabi, semua kita akan angkat tangan. Kekasih Allah dan Rasul. Maka tapi dia kata saya confused, sebab takkan ramai sangat kekasih ini, selalu satu je. Kan? Kekasih yang sebenar ni tak ramai sebenarnya.
yang betul-betul sayang pada Nabi ini sebenarnya, walaupun kita semua mengaku cintakan Nabi, ada tanda dia orang cinta Nabi itu, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, itulah orang yang cinta kepada aku. Jadi akhirnya tuan-tuan, saya peninglah puan mana satu Qais Amiri yang sebenar, the real Qais Amiri. Maka kata dia, puan Laila tadi tak kisah, kecil sangat, sedih sangat bendanya. Kalau nak tahu siapa kekasih aku yang sebenar, dia kata sekarang ni ambil ini bekas mangkuk ni, bawa pergi depan orang yang mengaku semua tadi. Sekarang ni bentang letak depan dia, kata puan Laila minta darah daripada kalian semangkuk. Wah, bila letak je tuan-tuan mangkuk depan dia orang tadi, semua pakat lari belakang. Kalau sayang pada Laila sampai kena bagi darah, idoklah koma, dia kata. Kan? Idoklah koma. Sayang pada Nabi, keknya kena korban, masuk dalam duit dalam tabung masjid tiap-tiap minggu, idoklah koma. Sayang pada Nabi tapi kena bagi sumbangan ke pondok budak-budak tahfiz, idoklah koma. Sayang pada Nabi tapi sampai kena korban duit bagi makan anak yatim, bagi makan jiran-jiran, bagi makan orang bukan Islam, idoklah koma. Kan? Duit koma ni untuk koma lah. Cinta Nabi, cinta juga. Kan? Kek kedekut. Sayang pada Nabi tapi kedekut. Nak buat majlis Maulidur Rasul, kita nak buat majlis maulid ni, nak bagi makan ni, kita juga nak makannya. Kan kita juga nak makan. Minta RM10 seorang. RM10? Mana tabung masjid? Masya Allah. Ini kita tak nak ni tuan-tuan. Sayang Nabi, sayang sayang Nabi, kita bersedia macam sahabat Nabi, bagi nyawa, bagi anak, bagi apa semua untuk Rasulullah. Sayang pada Nabi. Abu Bakar sayang pada Nabi, bagi anak dia perempuan Siti Aisyah radhiyallahu taala. Umar sayang Nabi, bagi Hafsah jadi anak, bagi Rasulullah jadi menantu dia tuan-tuan. Sayang pada Nabi, buat apa saja yang Nabi nak. Maka akhirnya tuan-tuan, semua orang pakat lari belaka, takut bila tengok mangkuk tadi. Masya Allah, macam kita takut tengok orang kena coronavirus tuan-tuan, takut pakat angkat tangan lari. Jadi tuan-tuan mula, akhirnya bila semua orang lari, samalah juga ulama kata martabat cinta pada Nabi ni ada 4 martabat tuan-tuan. Martabat cinta pada Rasulullah ni ada 4 martabat. Yang pertama sekali, orang yang cinta pada Nabi ni, dia akan ikut apa saja perintah Nabi. Nabi suruh buat apa saja, semua dia akan buat. Dia akan ikut semua sunnah Nabi SAW. Sebab tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku akan bersama dengan aku dalam syurga. Tak cukup ke tuan-tuan kelebihan tadi? Kalau Nabi kata dapat bersama dengan aku dalam syurga tuan-tuan, tak cukup ke kelebihan yang Nabi bagi pada kita? Seumur hidup aku amal sunnah Nabi, orang kata gila pun tak apa, yang penting mati esok dapat bersama dengan Nabi dalam syurga. Cukup lah. Di dunia orang nak kata kolot ke, ketinggalan zaman ke, zaman unta ke, zaman benda ke, ikut demo lah. Kan? Di dunia kita tak tahu lagi, tapi dekat akhirat esok, fasawfa tara idzan kasyafal ghubar. Apabila pepatah Arab mengatakan, bila engkau satu hari nanti kau akan tengok bila debu-debu yang berterbangan tu telah hilang. Afarasun tahta rijlika am himar, bahawa kamu sedar di bawah tapak kaki kamu tu kamu pijak kuda ke kamu pijak keldai. Maksudnya nanti, hari ini kita tak nampak lagi orang cinta Nabi ni apa dia dapat. Tapi nanti di hari kiamat, orang yang cinta pada Nabi, banyak selawat pada Nabi, ikut sunnah Nabi, taat segala hadis Nabi, tinggal semua larangan yang Nabi larang, tuan-tuan, orang ni akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Waktu itu baru kita tahu langit itu tinggi atau rendah tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, ulama kata siapa mengaku cinta pada Nabi, martabat yang kedua adalah dia, Masya Allah, dia tak boleh takut untuk hidup miskin dan susah. Dia kena berani untuk menghadapi cabaran. Macam sekarang ni tuan-tuan, orang Malaysia apa susah sangat. Dalam keadaan Covid, tak ada kerja pun tuan-tuan, makan semacam je tuan-tuan, makan banyak je, kan, kenyang juga perut kita, kan, berbanding dengan negara lain. Tapi kadang-kadang ada setengah orang mengeluh tuan-tuan, duit tak ada, susah. Yalah, kita memang berhak untuk risaulah. Anak tak ada makan, isteri tak ada pakaian nak makan tuan-tuan. Tapi kita ni orang Malaysia, bak pakaian, bak makanan ni selalunya tak payah risau. Tapi orang yang betul-betul sayang pada Nabi, kasih pada Nabi, tak ada hal, lapar ni biasa.
Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabat Nabi yang menjadi pengikut setia Rasulullah ni, tuan-tuan ahlu sufah ni, Sayyidina Abu Hurairah kata semayang belakang Nabi ada masa 2 saf tumbang, tuan-tuan. 2 saf tumbang kerana kebulur, tuan-tuan, jatuh. Sahabat Nabi di belakang Nabi jatuh dalam semayang kerana lapar, kerana miskin. Tuan-tuan mulia, tapi pernah ke sahabat mengadu cerita kat orang, kami miskin, kami susah, kan? Iklan sana sini, saya susah, minta bantuan sana sini, tak ada, tuan-tuan. Lapar dan kemiskinan ini adalah sunnah yang paling besar yang hadir, tetamu yang paling besar yang hadir dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini malu dengan Nabi, nak mengaku kekasih Nabi. Kita hari ini tak pernah lapar, tuan-tuan. Ulama kata tak ada, kita bukan ulama kata kita lah, tak ada nak lapar, ustaz. Baru lepas makan ni makan pula. Tetapi itu pun kita rasa kita orang susah lagi. Dalam keadaan kita kenyang siang malam ni, tuan-tuan, pukul 1 pagi orang ajak keluar makan pun kita rasa kita susah lagi. Padahal makan dah banyak dah, tuan-tuan. Orang yang betul-betul mengaku cinta Nabi, dia tak boleh takut hidup miskin dan lapar, tuan-tuan. Ini kalau kita kata miskin susah, bila hidup miskin orang pandang rendah, itulah kita punya fahaman. Tapi kalau kita faham miskin ini satu sunnah Rasulullah, dah kita rasa bangga pula jadi orang miskin, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, orang yang mengaku cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, Allah SWT beritahu dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Barang siapa yang murtad daripada agama, maksudnya berpaling tadah daripada agama ni, daripada sunnah Nabi ni, daripada cinta pada Nabi, kasih pada Nabi. Orang Islam sekarang dah tak nak kiblatkan Mekah, Madinah dah, nak kiblatkan London dan Paris, tuan-tuan. Allah kata kami tak rugi sikit pun. Hari ni orang Arab, tuan-tuan, semua nak pakat kiblatkan apa? Pakat kiblatkan Eropah, tuan-tuan. Sampai sekarang ni dah buat satu restoran boleh bawa anjing makan sekali pula dekat Saudi Arabia, tuan-tuan. Pening dah, tuan-tuan. Kita ni dah di akhir zaman, dah dekat dah, tuan-tuan. Zaman kemunculan Al-Mahdi AS dah dekat dah. Lepas tu saya nak ajak tuan-tuan, jomlah kita berkuda ramai-ramai, memanah, belajar sikit, buat latihan sikit-sikit. Orang kafir, saya dah tengok satu video, tuan-tuan, dia orang dah buat persiapan 30 tahun yang lalu, persiapan untuk menghadapi umat Islam di akhir zaman. Dah jadi pakar, dah jadi, itu dah hebat dah dia orang dalam bidang memanah berkuda, tuan-tuan. Semua senjata boleh main. Kita ini orang Islam, sebut ajak jom naik kuda, takutlah, ustaz. Takut benda, takut jatuh. Itu masa naik motor kemarin, kalau takut jatuh tak reti sampai sekarang naik motor. Ini kuda dia dah tentu sunnah Nabi yang besar. Nabi ada 14 ekor kuda, tuan-tuan. Walaupun Nabi ni orang zuhud, tapi kuda 14 ekor, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan mulia, orang yang murtad daripada agama sekarang ni, ramai orang-orang di Islam di seluruh dunia hari ni dah rasa tak hebat jadi orang Islam. Semua pakat rasa malu jadi orang Islam. Semua Islam ni kira lekeh, semua Islam ni kira menyusahkan, serabut jadi dengan orang Islam ni, tuan-tuan. Semua nak ikut orang barat sekarang ni. Allah kata fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Taala akan bangkitkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang cinta kepada Allah dan Rasul. Dan kita nampak akhir-akhir zaman ni, memang orang Melayu ni, tuan-tuan, Allah pilih sebagai pecinta Allah dan Rasul. Dulu saya tak percaya bila kawan cerita, insya-Allah ustaz, kebangkitan Islam di akhir zaman ni di Nusantara orang Melayu lah Allah Taala akan pilih. Saya kata kita ni macam berangan je kot. Tapi bila kita tengok betul-betul sikap orang Islam Malaysia ni, tuan-tuan, dari segi sumbangan kita, dari segi akhlak kita, saya sekarang dah yakin di akhir zaman ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bangkitkan kebangkitan Islam di akhir zaman ni melalui bangsa kita, insya-Allah Ta'ala, melalui orang kita, insya-Allah. Sebab hari ni, tuan-tuan, semua orang lari daripada Rasulullah, tapi kita tengok rakyat kita, bangsa Melayu ni, tuan-tuan, menghargai Rasulullah SAW, menghargai keturunan Nabi. Tengok berapa banyak tuan-tuan Said yang duduk di dalam masyarakat kita, dimuliakan, mendapat penghormatan yang sebaik-baiknya. Orang Islam sayang pada Nabi. Orang Melayu kita ni hebat, tuan-tuan, kasih pada Nabi begitu hebat.
Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bangkitkan satu kaum. Bila satu kaum dah tinggalkan Rasulullah, Allah Ta'ala akan ganti yang satu golongan yang mana mereka sayang pada Allah dan Allah sayang pada mereka. Mereka sayang pada Nabi, Nabi sayang kepada mereka. Sifat mereka apa? Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Mereka rendah di hadapan orang Islam, rendah diri depan orang Islam, tawaduk depan orang Islam, tunduk depan orang Islam, senyum dengan orang Islam, sayang pada orang Islam, kasih pada orang Islam. Jangan pandang hina pada orang Islam daripada Bangla, tuan-tuan, daripada Pakistan datang tempat kita, Indonesia cari makan tempat kita. Dia orang bukan, dia orang saudara kita, tetamu kita. Bawa sifat ini dalam diri kita. Bukan kita ni orang Malaysia, kita orang kaya, kita orang hebat. Tak. Ini Allah bagi kita ujian untuk kita. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kita rasa mulia depan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Sifat mereka ni, mereka berani berkorban di jalan Allah. Mereka tak takut celaan daripada para pencela. Kau nak kutuk, kami kutuklah. Sebanyak mana nak kutuk, kami tak terkesan. Itulah yang berlaku kepada Qais Amiri, tuan-tuan. Orang lain semua dah lari, tak apalah. Semua dah lari kan? Tak apa. Sekarang ni bawa mangkuk tadi depan saya. Sekarang ni saya nak tanya, yang Puan Laila ni dia nak minta darah pada saya ni, darah yang mana? Darah bahagian mana? Puan tadi tak ada pula dia cakap nak darah mana. Tak apa, bawa main pisau sini, letak ni mangkuk depan. Saya rasa Laila saya ni dia nak darah kepala, darah bahagian dahi kot. Dia pun ambil pisau, dia torih, tuan-tuan. Kata diorang tu, orang yang tengok tu pula seram. Ditorih darah ni, tuan-tuan, dipicit. Allahu Akbar. Dia tanya lagi pada khadim tadi, ada tak disebut darah lain? Tak ada, tuan. Tak apa. Saya rasa kekasih saya ni dia nak darah tangan rasanya. Kan? Orang bercinta kalau putus cinta keluar tangan, tuan-tuan. Tak apa. Saya torih tangan saya, perah darah tu dalam mangkuk tu. Rasa-rasa cukup tak? Ke dia nak darah lain? Cukup dah, tuan. Tak cukup lagi. Saya rasa kekasih saya ni nak darah dada kot. Selalu orang bercinta ni nak minta belah dada, belah jantung, tuan-tuan. Belah dada. Torih dada dia, tuan-tuan, keluarkan darah picit. Allahu Akbar. Orang yang tengok tu takut semua pakat. Orang yang miskin-miskin, yang ramai-ramai tadi, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini betul-betul hebat punya cinta ni. Lepas tu tadi dia ada tak sebut darah kaki? Tak ada, tuan. Okey, tak apa. Saya selak kain saya, betis saya, dia pun torih kaki dia. Allahu Akbar. Dia kata, ini ambil semangkuk ni, bagi kepada kasih saya, Laila. Kata ini hadiah daripada Qais Amiri. Dapat tu, tuan-tuan. Laila kata, this is my Qais Amiri. Dia kata, ini betul-betul Qais Amiri betul ni. Sanggup korbankan segala-galanya demi cinta dia, membuktikan cinta dia pada kekasih dia. Kita hari ini dengan Nabi pun, tuan-tuan, begitulah. Satu hari nanti umat Islam akan korbankan nyawa dia untuk Allah dan Rasul. Satu hari nanti nyawa kita ni, tuan-tuan, kita akan korbankan untuk Allah dan Rasul. Jadi, tuan-tuan, kita dah kena buat keputusan malam ni. Taubat juga. Tapi satu hari nanti Allah, harta saya, masa saya, tenaga saya, kebolehan saya nak bagi untuk Allah dan Rasul. Maka, tuan-tuan, bila sebut benda ni, tuan-tuan, satu golongan tarik diri, tuan-tuan, lari, jatuh, tak lepas, gagal dalam ujian ini, tuan-tuan. Bila orang kutuk sikit, merajuk. Sedangkan sifat orang golongan ketiga ni, orang kutuk macam mana pun dia tak terkesan dengan cacian manusia. Kita cinta pada dia, ikutlah. Awak nak kata kami angau ke, awak nak kata kami ni apa ke, katalah kau ni sepuas hati nak katalah. Tak takut kau dengan celaan demo tu tak memudarat sikit pun, tak mengurangkan sikit pun cinta kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, tuan-tuan, tiba satu darjat lagi, yang keempat, yang terakhir, tuan-tuan. Semua orang yang mengaku cinta Allah dan Rasul ini, satu hari nanti dia akan korbankan nyawa dia untuk Allah Ta'ala. Allah beritahu dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli harta dan nyawa orang beriman ni dengan gantian syurga. Jadi sebab itulah kita tengok sahabat Nabi semuanya, bila Nabi beritahu kamu akan gugur syahid, tuan-tuan, sahabat Nabi gembira. Kita hari ni kalau sebut nak mati, tuan-tuan, semua pakat takut.
Sebut Covid ni tuan-tuan semua takut. Sebab takut apa? Takut mati belaka tak? Tu je. Tapi kalau kita mati dalam sunnah Nabi, dalam cinta pada Allah dan Rasul, matilah di mana pun. Sahabat Nabi kata, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Saya tak peduli asalkan saya mati dalam keadaan sebagai orang Islam yang cinta pada Allah dan Rasul. Di bumi mana nak mati pun kami tak kisah. Nak mati di Malaysia pun tak apa, nak mati di Iraq pun tak apa, nak mati di Afghanistan pun tak apa, nak mati di Pakistan pun tak apa, nak mati di Afrika pun tak apa, nak mati di bumi Arab pun tak apa. Mati ni di mana-mana pun akan mati. Tapi di atas jalan mana kita mati? Di atas amalan mana kita mati? Kalau kita tengok, Masya Allah, Al-Fadhil Al-Marhum Ustaz Naim kita tuan-tuan, meninggal dunia pada hari itu, disempat khatamkan sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi yang dibuat seumur hidup dia. Baca surah Al-Mulk malam terakhir dia nak meninggal dunia tuan-tuan, sempat khatam. Allahu Akbar. Bukan senang kalau orang tak istiqamah tuan-tuan buat Al-Mulk ni. Ingat senang ke tuan-tuan nak istiqamah Al-Mulk dengan sajadah ni tuan-tuan? Dah tahu dah kelebihan dia macam mana. Tapi orang yang tak betul-betul cinta pada Nabi tak boleh buat tuan-tuan. Tak boleh buat. Benda ni bukan boleh buat-buat. Orang yang betul-betul cinta dia, kasih dia mendalam, baru boleh buat. Kalau tak, kita hanya mengaku je cinta pada Nabi. Nabi puasa Isnin Khamis, kita nak puasa punya pusah. Tuan-tuan, ini benda real punya. Ini kenyataan. Kita tahu Nabi suka berpuasa 3 hari putih. Kita tak pernah buat lagi pun. 13, 14, 15 hari bulan puasa. Kalau tak mula sekarang, bila nak mula tuan-tuan? Kan? Nabi rapat dengan Quran, kita tak rapat dengan Quran. Nabi berzikir pada Allah dalam setiap keadaan. Kita hari ni banyak masa habis dengan handphone, jarang dengan zikrullah. Sebab itulah tuan-tuan, hari ni kalau kita tak bagi benda kecil-kecil ni untuk Nabi, untuk Allah dan Rasul, tuan-tuan, mustahil kita boleh bagi nyawa untuk Allah dan Rasul. Tapi kalau sahabat Nabi dulu, nyawa dia, nyawa anak dia, nyawa bini dia, semua kita selalu dengar perkataan sahabat Nabi, fadat karuhi ya Habib. Kan? Fadat karuhi ya Habib. Aku korbankan roh aku untukmu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa aku korban untuk Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Talhah dengan Sayyidina Zubair ni tuan-tuan, orang kata hari peperangan Uhud ni hari Talhah. Hari peperangan Uhud ni hari Talhah. Hari peperangan Uhud ni hari Talhah. Kenapa? Pada hari itu lebih kurang 300 liang luka melekat di badan Talhah tuan-tuan. Pukulan pedang, panahan daripada orang kepada Talhah, disebabkan dia nak mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tetak dia, orang cocok dia, orang tikam dia, ditahankan badan dia supaya Nabi tak kena pukul dengan orang tuan-tuan. Talhah habis luka badan dia tuan-tuan. Itu sebab itu di antara manaqib Talhah ni tuan-tuan, Masya Allah, Nabi puji Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu adalah di antara syahid yang sedang berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala adalah Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu. Kita boleh ke buat gitu tuan-tuan? Kan? Boleh ke nak buat gitu? Kalau benda kecil pun tak boleh nak buat. Sunnah Nabi yang kecil, yang simple, bagi salam pada orang pun kita tak boleh nak buat. Macam mana sunnah-sunnah yang besar lagi? Sebab itu tuan-tuan, tujuan Allah bagi sunnah ni untuk kita ikuti, untuk kita amalkan. Azam kita mulai daripada hari ni, semua sunnah Nabi kita nak buat. Dalam rumah tangga kita hidup dengan sunnah Nabi. Orang datang ke rumah kita, orang tahu ini orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa aura cinta itu bila masuk dalam rumah tangga kita, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama dapat kita hayati, kita amalkan, sampaikan. Mudah-mudahan bertambah kasih kita, sayang, rindu kita, asyik kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tuan-tuan, kita buat apa pun tak ada cinta ni tuan-tuan, tak guna tuan-tuan. Kan? Tak guna. Tapi kalau kita buat benda sikit dengan perasaan cinta yang mendalam, insya-Allah taala banyak kelebihan, banyak manfaat yang akan kita perolehi. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita cinta yang hakiki
kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bagi pada anak cucu kita semua sayang pada Nabi, kasih pada Nabi, keturunan kita, anak isteri kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita semuanya menghargai, mencintai, menyayangi Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita doa pada Allah, Allah telah akan bangkitkan keturunan kita bangsa Melayu ni tuan-tuan di akhir zaman sebagai golongan yang akan memperjuangkan agama Allah Ta'ala, akan menjadikan asbab kebangkitan Islam, golongan yang akan menghidupkan sunnah Nabi. Sebab saya perhati bila kita tengok yang main kuda kuat sekarang ni orang Melayu kita tuan-tuan, tiba-tiba je jadi begitu ramai. Dalam keadaan saya pun pelik, tiba-tiba ramai je nak belajar manah tuan-tuan. Macam satu persiapan yang Allah buat, sedangkan orang lain sedang dalam keadaan lena, dalam keadaan tidur, dalam keadaan dibuai mimpi. Hari ini Allah Ta'ala bagi kita rakyat Malaysia, Masya Allah kan, rajin bersedekah. Sebab itu kalau saya tengok, saya pergi dengan NGO di luar negara tuan-tuan, kebanyakan negara-negara Islam ni orang Islam Malaysia yang bantu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah satu hari nanti sedekah kita sampai ke ujung-ujung dunia kan. Kami pun bersama dengan NGO ni mengumpul dana-dana daripada rakyat Malaysia ni nak hantar ke Syria, nak hantar ke Masya-Allah ke Rohingya, nak hantar ke seluruh dunia. Bahkan kita juga nak hantar jemaah-jemaah dakwah kita ke seluruh alam untuk sebarkan agama demi memartabatkan Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua insya-Allah. Allah pilih keturunan kita, anak beranak kita, zuriat kita insya-Allah di kalangan golongan yang akan membantu agama Allah insya-Allah. Amin rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawatika bi'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Jazallahu anna sayyidina wa habibana wa sanadana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur padamu ya Allah, kelahirkan kami di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ya Allah, umat yang termulia yang pernah kelahirkan ke bumi ya Allah. Kami bertuah dapat jadi umat Rasulullah, banyak kelebihan yang kami dapat ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak keuntungan kami ya Allah. Kami mengecap nikmat bahagia ya Allah berkat adanya Rasulullah SAW ya Allah, banyak kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami di saat ini kami sedang diuji oleh-Mu ya Allah dengan bala yang sangat besar ya Allah. Hari ini banyak masjid-masjid umat Islam sedang ditutup ya Allah, madrasah yang ditutup ya Allah, sekolah-sekolah yang ditutup ya Allah. Hari ini kami tak bebas beraktiviti ya Allah sebagaimana terdahulu ya Allah. Dulu kami tangguh-tangguh nak pergi umrah ya Allah, sekarang umrah pun kami dah tak boleh pergi ya Allah. Dulu kami tangguh-tangguh nak pergi haji ya Allah, sekarang kami tak tahu sebelum kami mati dapatkah kami menunaikan haji ya Allah. Kami tahu ya Allah ini semua disebabkan dosa-dosa kami ya Allah, disebabkan kelemahan kami ya Allah. Ampun kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ini semua yang berlaku ini disebabkan dosa kami ya Allah, bukan kesalahan orang lain ya Allah. Sahabat kami orang Islam semuanya baik-baik berlaku ya Allah. Yang jahat ni kami ya Allah, yang lalai ni kami ya Allah, yang buat dosa ni kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Malam ini kami semua bertaubat kepada Engkau ya Allah, memohon keampunan kepada-Mu ya Allah. Maafkan kami semua ya Allah, ampunkan dosa umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ampun dosa adik-beradik kami ya Allah, ampun dosa saudara mara kami ya Allah, jiran tangga kami ya Allah, ampun dosa ibu bapa kami ya Allah, sahabat andai kami ya Allah, ampun dosa alim ulama kami ya Allah, ampun dosa pemimpin kami ya Allah, ampun dosa raja-raja kami ya Allah, ampun dosa seluruh ulama-ulama ya Allah di dunia ya Allah, ampun dosa orang yang dekat-dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami kembalikan umat ini ke pangkuan Engkau ya Allah, kembalikan umat ini kepada sunnah Nabi ya Allah. Nabi kami dah ajar cara untuk kami menyelesaikan masalah ya Allah, tetapi kami lari daripada cara Nabi ya Allah, kami pergi ke cara lain ya Allah. Maafkan kami ya Allah kerana menyisihkan Nabi daripada hidup kami ya Allah. Maafkan kami kerana kami tak jadikan Rasulullah sebagai ikutan kami ya Allah. Dah lama kami ikut cara sendiri ya Allah, kami ikut cara barat ya Allah, kami bangga dengan kehidupan orang barat ya Allah, kami tak bangga dengan sunnah Nabi ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, kami lupakan Rasulullah SAW ya Allah, kami tak banyak selawat pada Nabi ya Allah, kami tak ikut sunnah Nabi ya Allah. Ya Allah, kami tak pernah berkorban pun untuk agama ini ya Allah. Ya Allah, kami mulai daripada hari ini ya Allah, terimalah harta kami ya Allah, terimalah masa kami ya Allah, terimalah ilmu kami ya Allah, terimalah keturunan kami ya Allah, terimalah madrasah kami ya Allah, terimalah anak-anak murid kami ya Allah, terimalah
sahabat-sahabat kami ya Allah. Terimalah umat ini ya Allah untuk berjuang membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami jadikan kami pengikut Nabi yang setia ya Allah, pengikut Nabi yang hakiki ya Allah, pengikut Nabi SAW yang akan perjuangkan agama di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, kami ampunkan dosa kami ya Allah. Angkat musibah ini daripada kami ya Allah. Segerakan turunkan rahmat untuk kami ya Allah. Segerakan turun kebaikan untuk kami ya Allah. Segerakan angkat musibah ini daripada kami ya Allah. Dengan berkat Nabi kami Muhammad SAW ya Allah, dengan berkat keturunan Nabi SAW ya Allah, angkatlah musibah ini daripada kami ya Allah. Ya Allah, kami maafkan kami di atas kelalaian kami ya Allah. Kami berjanji di masa akan datang kami akan sempurnakan perintah-Mu dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kami akan tinggalkan larangan-Mu ya Allah. Sungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang dhaif ya Allah. Ya Allah, kami terimalah majlis kami pada malam ini ya Allah. Jadikan sebab majlis ini bertambah cinta dan kasih kami kepada Nabi-Mu Muhammad SAW ya Allah. Selawatlah kepada Nabi kami ya Allah. Sampaikan salam rindu kami buat Nabi kami Muhammad SAW ya Allah. Dah lama kami tak pergi ke Madinah ya Allah. Dah lama kami tak bagi salam pada Nabi ya Allah. Dah lama kami tak selawat pada Nabi ya Allah. Dah lama kami tak tengok masjid Nabi ya Allah. Ya Allah, kami tambahkan rasa rindu dan kasih kami ya Allah. Asyik kami kepada Nabi kami Muhammad SAW ya Allah. Walaupun satu dunia mengejek kami ya Allah, menghina kami, mencela kami ya Allah, kami tak akan pernah terkesan ya Allah. Kerana sungguhnya kami telah buat keputusan hidup dan mati kami adalah untuk agama ya Allah. Ya Allah, terimalah agama ini ya Allah. Datangkan umat Islam kepada agama ya Allah. Mereka yang jauh daripada masjid, dekatkan dengan masjid ya Allah. Ramai sahabat-sahabat kami dah jauh daripada masjid ya Allah. Dekatkan mereka ya Allah. Palingkan hati mereka ya Allah untuk mentaati-Mu ya Allah, mentaati Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami matikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami ya Allah dan pertemukan kami dengan Nabi kami SAW dalam syurga ya Allah. Jadikan kami jiran ke tetangga pada Nabi kami dalam syurga nanti ya Allah. Nabi kami dapat bersama dengan Nabi kami dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.